Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Pertama sekali saya mengucapkan tahniah dan setinggi-tinggi penghargaan kepada penganjur dan segala agensi di negeri Perlis yang telah menganjurkan majlis ini di atas kebenaran dan penganjuran majlis ini. Kerana di luar sana ada negeri yang bukan sahaja tidak dibenarkan, tetapi kalau buat mungkin akan ditangkap. Jadi begitu juga Ustaz Abu Syafiq pagi ini berkuliah, tidak ada siapa yang menangkap, tidak ada siapa yang menahan di Perlis. Kita mahu satu hari nanti orang akan berkata this is Kangar apabila manusia bercakap tentang ilmu. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih dan setinggi-tinggi penghargaan kepada Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq di atas kesudian datang pada hari ini. Kerana di luar sana ramai orang yang berkata bersedia untuk datang 24 jam, tetapi bersedia itu belum tentu datang sebenarnya. Baik, masuk kepada tajuk kita pada hari ini. Kita berbicara tentang ekstremisme. Saya kira ta'rif Ustaz Abu Syafiq tadi apabila dia membacakan ayat dan juga hadis, Nabi SAW menyebut tentang bagaimana Yahudi telah melakukan sikap ekstremis. Innama ahlaka man kana qablakum atau innama ahlaka man qablakum al-ghulu fid din. Ghulu ataupun ekstremis ini telah menghancurkan orang terdahulu daripada kamu. Kita bersetuju di atas ta'rif itu. Cumanya ada satu benda yang kita perlu lihat. Ekstremis bukan sekadar di sudut amalan, tetapi juga di sudut bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Juga seperti yang disebut oleh Ustaz Abu Syafiq dan saya bersetuju. Seterusnya, saya nak gariskan, ekstremis ini berlaku apabila manusia melangkaui batasan. Kerana apabila dia melangkaui batasan, perkara yang haram dia akan halalkan. Perkara yang sebenarnya tak boleh dia akan anggap boleh. Dan ada ekstremis agama, antaranya takfir, bermudah-mudah di dalam mengkafirkan orang. Di mana Nabi SAW sebut, "Idza qala rajul li akhihi ya kafir faqad ba'a bihi ahaduhuma." Apabila seseorang di antara kamu kata kepada saudaranya ya kafir, salah seorang dapat kafir tu. Sebagaimana hadis yang disebut oleh Al-Fadhil Ustaz Abu Syafiq. Ada juga ekstremis di sudut etika. Kita boleh berbeza agama, kita boleh berbeza mazhab, kita boleh berbeza pendirian, tetapi apabila manusia melampaui sempadan etika ni, semua orang setuju tanpa khilaf. Di antaranya menggunakan keganasan. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Apabila dikatakan kepada mereka jangan buat kerosakan di atas muka bumi, kata mereka tak, sebenarnya kami melakukan kebaikan. Nampak? Kerana ekstremis, benda buruk mereka sangka baik. Begitu juga dengan melakukan kezaliman. Ramai di antara manusia dia tahu zalim, tetapi kerana ekstrimnya dia menghalalkan kezaliman kepada orang lain. Nabi SAW sebut, ya ibadi, dalam hadis kursi, ya ibadi, inni haramtu dhulma ala nafsi wa ja'altuhu bainakum muharraman fala tadhalamu. Wahai hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, aku mengharamkan kezaliman ke atas diriku, maka janganlah kamu melakukan kezaliman. Baik, seterusnya, apabila kita melihat sejarah Islam, kita akan dapati bahawa ekstremis ini berlaku sejak daripada awal. Ustaz Abu Syafiq sebut sejak akhir-akhir ni semakin besar. Sebenarnya tak begitu. Ekstremis adalah satu gerakan ataupun satu penyakit yang telah menghancurkan banyak manusia. Kalau kita boleh lihat contoh ekstremis Khawarij, lebih teruk daripada hari ini. Jangan kata hari ini teruk, dulu teruk lagi. Ekstremis Khawarij telah keluar membunuh Sayyidina Ali, telah keluar cubaan membunuh Muawiyah bin Abu Sufyan, keluar cuba untuk membunuh Amr bin Al-As radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi apakah kita boleh kata semua Khawarij ekstrim? Tak. Ibadiyah di Oman pada hari ini tak ada kena-mengena dengan ekstremis Khawarij ni. Demikian juga Mu'tazilah. Kalau kita melihat sejarah Mu'tazilah, ketika Ma'mun dan sebagainya, mereka memaksa ulama untuk mengikut aliran mereka, untuk mengatakan Al-Quran itu makhluk. Antara yang dipaksa pada ketika itu Ahmad bin Hanbal radhiyallahu rahimahullah. Antara yang dipaksa pada ketika itu Yahya bin Ma'in. Antara yang dipaksa juga pada ketika itu Zuhair bin Harb dan Muhammad bin Nuh. Ini semua para ulama besar yang dipaksa. Ada yang dibunuh semata-mata tak nak ikut Mu'tazilah. Itu ekstremis dahulu yang berbahaya, memaksa orang. Dan yang ketiga, ekstremis Syiah. Tuan-tuan, mungkin kita semua tahu pada tahun 317 Hijrah, Qaramitah, ekstremis Syiah telah masuk ke tanah haram, menyerang Masjidil Haram, mencuri Hajarul Aswad bawa balik negeri mereka. Ekstrim. Tetapi apakah semua Syiah begitu? Tak. Itu Syiah yang ekstrim. Begitu juga kalau kita lihat ekstremis Asy'ariyah. Ibnu Tumat sekitar tahun 500 Hijrah, apabila dia memulakan gerakannya menghidupkan negaranya daripada Maghrib, dia membunuh ramai orang.
Dia memaksa orang untuk mengikut akidah Asy'ariyah. Orang yang berpegang dengan akidah lain dibunuh. Ini bukan cerita rekaan. Disebut oleh Ibnu Katsir, disebut oleh Az-Zahabi, disebut oleh dalam Al-Muntazam fi Tarikh, disebut oleh Ibnu Asir dalam Al-Kamil. Semua orang setuju. Fitnah besar Ibnu Tumat. Sehingga sebahagian riwayat menyebutkan hampir 70,000 orang mati. Apa kita kata tak? Ini tak apa. Sekarang ni teruk. Tak. Ekstremis adalah gerakan yang berterusan. Tetapi apakah semua Asy'ariyah teruk? Apakah semua Asy'ariyah ekstremis? Tak. Itu Ibnu Tumat. Asy'ariyah lain tidak dipersalahkan di atas kesesatan dan juga kerosakan yang dilakukan, sehingga dia mendakwa dia Imam Mahdi. Demikian juga jihadis moden. Ada Boko Haram di Nigeria yang mengatakan ikut Salafi. Ada ISIS di Syria dan juga Iraq yang mengatakan ikut Salafi. Apakah semua Salafi ekstrim? Tak. Al-Syekh dalam khutbah Arafah tahun lepas, juga Sudais dalam khutbah Arafah tahun ni, mereka menyebutkan kita menentang anak-anak muda yang keluar menyertai kelompok-kelompok ni. Jadi ini benda penting yang kita kena lihat. Untuk berdepan dengan ekstremis, masalahnya bukan masalah mazhab, masalahnya bukan aliran, tetapi pemikiran tu sendiri.